Perhatian, setiap penceritaan hanya sekadar perkongsian dari kisah benar dan sumber yang sahih. Hai geng, Assalamualaikum. Welcome to channel Faiz Cerita. Terima kasih banyak-banyaklah kepada korang yang sudah tengok video ni. Terima kasih banyak-banyak kepada yang dah memang support dengan subscribe, like dan share Faiz Cerita, yang sentiasa support. Aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak geng kepada korang. Moga korang dimurahkan rezeki sentiasa dan sihat selalu. Pada yang baru tengok video ni, aku harap juga korang dapatlah membantu aku dengan klik subscribe, like dan share. Sebelum aku nak memulakan penceritaan aku kali ni kepada korang, aku nak minta maaf banyak-banyak geng kepada korang. Kalau ada kesalahan, kesilapan, ada kekurangan ke, aku nak minta maaf banyak-banyak. Tapi aku akan perbaikilah macam mana pun dari semasa ke semasa, sikit demi sikit untuk tatapan korang. Dalam video kali ni, apa yang aku nak ceritakan, apa yang aku nak kongsikan, ada satu kisah tempat. Yang tempat ni terletak di KL geng. Dan katanya sesiapa sajalah yang tahu tentang tempat ni ataupun yang memang tahu selok-belok kawasan-kawasan di KL ni, bila sebut je nama tempat ni, confirm dia orang cakap memang tempat ni salah satu tempat yang terletak di KL yang mengerikan. Tempat seram yang aku nak kongsikan dengan korang dalam video kali ni ialah di Bukit Tungku. Korang pernah dengar tak kisah pasal di Bukit Tungku ni? Sebab kebanyakannya banyak info, banyak artikel-artikel di akhbar yang aku baca, ada info yang aku dengar pun mengatakan tempat di Bukit Tungku ni memang tempat yang menakutkan dan boleh dikatakan menyeramkan juga geng. Bukit Tungku ni ada misteri yang di mana misteri tu tak dapat dirungkaikan. Kenapa tempat di Bukit Tungku ni menjadi satu tempat yang menyeramkan? Ada jugalah beberapa info yang aku nak kongsikan dengan korang yang dikatakan sebab-sebab ni lah kenapa lokasi di Bukit Tungku ni menjadi tempat yang dikatakan ada banyak penampakan-penampakan entiti dan juga banyak spot-spot yang kalau korang pergi memang confirm naik bulu roma. Kawasan di Bukit Tungku ni juga yang menambah keseraman tu sebab tempat ni dikelilingi dengan hutan rimbun, lepas tu ada kondo-kondo yang dah terbiar. Kata mereka yang duduk berdekatan dengan Bukit Tungku ni ataupun mereka-mereka yang sering lalu dekat Bukit Tungku ni memberi tahu macam kalau di Bukit Tungku ni walaupun dah masuk waktu siang, waktu pagi, walaupun keadaan tu nampak tenang, tapi pada masa yang sama pun tetap menyeramkan. Itu adalah waktu siang geng. Korang bayangkan kalau waktu malam. Aku sebenarnya ada jugalah terdengar pasal Bukit Tungku ni, tapi aku tak berkesempatan lagi untuk lalu. Tapi kalau korang yang pernah lalu dekat Bukit Tungku ni, pernah dengar ke kisah-kisah yang sangat menyeramkan, nanti korang boleh share sikit info tu dekat ruangan komen. Untuk aku sendiri, kalau aku dapat lalu ke Bukit Tungku ni suatu hari nanti, sekiranya kalau aku berkesempatan lah, aku akan buat sedikit video lah untuk korang. Aku akan kongsikan dengan korang suasana di Bukit Tungku tu macam mana. Pada tahun 2017 geng, dia katakan ada satu video yang tersebar, boleh dikatakan viral juga tau, yang di mana ada seorang pemandu ni, dia lalu dekat Bukit Tungku ni. Tengah-tengah dia lalu dalam keadaan kat situ waktu malam, boleh dikatakan tengah malam jugalah, keadaan yang memang sunyi, sepi. Tengah-tengah dia lalu tu, dia ada ternampak ada satu entiti betul-betul tengah jalan tau. Dan entiti tu tak bergerak geng. Nasib baik waktu tu dia memandu dalam keadaan yang perlahan lah, tak begitu laju. Dan dia sempat berhenti dan dia bagi lampu lah dekat entiti tu. Memang itu adalah entiti geng, tapi tak berapa jelas sangat. Entiti tu tak bergerak walaupun dah disuruh lampu. Dia senyap je. Dan selepas tu rakaman tu habis macam tu je, dan tak ada sambungan ke, tak ada info-info yang terperinci lah. Tapi bila rakaman tu tersebar geng, memang menguatkan andaian-andaian mereka ni yang menyatakan Bukit Tungku ni salah satu tempat yang menyeramkan. Sebab dah ada video yang tersebar macam ni kan, dah ada macam bukti lah. Kalau korang yang pernah tengok rakaman tu, kalau korang ada pengalaman yang sama ke bila korang lalu kat Bukit Tungku ni, korang boleh kongsikan. Rakaman yang tersebar tu bukan sahaja boleh dikatakan viral di Malaysia, tapi rupanya mendapat perhatian juga di negara luar. Menurut laporan ada akhbar ni, apa yang diberitahu, kisah tu turut dikongsikan di sebuah portal media di London. Memang betul-betul menyeramkan lah kalau macam tu kan. Tapi tak tahulah kisah yang menyeramkan ni sehingga sekarang ataupun tidak.
Kerana rakaman yang tersebar ni pada tahun 2017. Agak lama jugalah. Salah satu sebab kenapa lokasi di Bukit Tungku ni menjadi satu tempat yang sangat menyeramkan, kerana dekat sini banyak rumah-rumah banglo, rumah-rumah besar yang terbiar tau. Dan keadaan rumah tu pula memang bila kita tengok pun kita boleh rasa menyeramkan. Ada salah sebuah rumah, geng, dan aku tak tahulah sejauh mana kebenaran kisah rumah ni yang aku nak kongsikan ni. Kalau aku salah cakap ke, terlepas cakap, tersalah cakap, aku harap korang dapat perbetulkannya. Kerana kisah ni pun aku dengar daripada mulut ke mulut orang. Ada satu rumah banglo yang terletak di Bukit Tungku ni. Dan rumah banglo ni dikatakan ada pemilik yang namanya Farah. Farah ni menjadi mangsa pemujaan makcik dia. Dikatakan makcik dia ni ada mengamalkan ilmu yang tidak baik lah. Ilmu-ilmu yang pemujaan ni lah. Dan dia menggunakan Farah ni sebagai mangsa untuk dalam pemujaan tu. Dan yang menambah keseraman lagi dalam kisah ni, apabila ada cerita yang memberitahu bahawasanya kepala Farah ni tidak dijumpai sehingga sekarang. Kepala Farah ni ditanam di sekitar rumah banglo ni. Tak tahulah sama ada kisah ni betul ataupun tidak. Kalau korang tahu tentang kisah ni sama ada betul ataupun tidak, korang boleh komen nanti. Ada lagi satu kisah mengikut pengalaman seseorang ni. Waktu tu dia dengan kawan dia tau. Aku rasa dalam 3-4 orang lah dalam kereta. Tak tahulah mereka ni nak menuju ke mana, geng. Dan katanya waktu tu jam. Mereka terpaksa lalu ikut jalan lain. Entah macam mana terlalu dekat Bukit Tungku ni tau. Dalam pukul 1 pagi, geng. Korang bayangkan macam yang aku cakap tadi, siang pun seram. Ramai yang cakap seram. Kalau siang, ini kan pula tengah malam nak dekat pagi. Bila diorang lalu dekat situ, automatiknya dia bagi tahu dia dengan kawan-kawan dia ni diam tau. Dan kawan dia yang bawa kereta ni, kebiasaannya mulut bising. Memang bercakap dia tak berhenti-henti lah. Bila lalu je dekat Bukit Tungku ni, masing-masing diam. Sebab masing-masing dah terbayangkan perkara-perkara yang menakutkan bila lalu dekat situ. Kawan dia ni yang bawa kereta yang mulut bising ni pun tiba-tiba jadi seorang yang pendiam. Memang agak pelik jugalah kawan dia ni boleh terdiam bila lalu dekat situ. Apa yang diberitahu, walaupun mereka tak nampak apa-apa entiti penampakan dekat situ, bila lalu dekat situ memang terasa sangat menakutkan, geng. Kalau korang yang berkesempatan nak lalu dekat Bukit Tungku ni, korang boleh cubalah siang ke malam ke tak kisah. Buat korang yang tengah tengok ni, kalau pernah lalu ke, korang boleh sharekan pengalaman korang dekat ruangan komen. Betul ke bila lalu dekat Bukit Tungku ni memang menyeramkan? Kalau korang tahu kisah-kisah seram yang lain yang ada dekat Bukit Tungku ni pun, korang boleh sharekan dekat ruangan komen. Sebab aku pun teringin nak tahulah sedikit info tentang lokasi di Bukit Tungku ni. Sebab dikatakan lokasi di Bukit Tungku ni adalah salah satu lokasi yang memang mengerikan di KL. Jadi geng, itu sajalah dalam video kali ni yang aku nak kongsi, yang aku nak sharekan dengan korang. Kisah di Bukit Tungku ni tak banyak yang aku dapat sharekan. Cuma kebanyakannya tim-tim paranormal, mereka-mereka yang buat paranormal memang sering datang ke Bukit Tungku ni sebab mereka bagi tahu dekat sini memang menyeramkan. Dan dekat banglo yang aku kongsikan cerita tadi tu, dekat situ pun ramai juga yang dah pernah datang. Di mana mereka-mereka yang pernah datang dekat situ, katanya bila mereka buat penggambaran kan, buat rakaman, memang bila diorang balik tengok rakaman tu, ada terselit lembaga, ada nampak macam kelibat perempuan, ada suara mengilai dan yang lain-lain lagi lah, geng. Itulah kisah yang aku nak kongsikan dengan korang dalam video kali ni. Sekiranya ada info-info yang lebih panjang, lebih benar tentang kisah Bukit Tungku ni dan juga kisah-kisah seram yang lain di lokasi sekitar Bukit Tungku ni, aku akan kongsikan dengan korang di video-video akan datang. Jadi geng, itu sahajalah untuk video kali ni. Aku harap korang dapat stay tune sampai habis untuk video ni. Dan jangan lupa support juga video-video yang lain yang ada di Faiz Cerita. Segala salah silap aku minta maaf banyak-banyak, geng. Kalau ada kesalahan, kesilapan aku, kalau ada info yang aku salah sebut ke, tersalah cakap ke, harap korang dapatlah memberi teguran dan juga penjelasan sikit dekat ruangan komen. Aku akan perbaiki kalau ada kekurangan untuk tatapan korang di masa akan datang. Jangan lupa geng, teruskan untuk menyokong Faiz Cerita. Pada yang belum subscribe, aku harap korang sudi-sudikanlah untuk subscribe, like dan share. Dan stay tune untuk video-video yang akan datang, kisah-kisah seram, kisah-kisah misteri yang akan datang. Kalau korang ada kisah seram yang korang nak kongsikan, korang boleh DM je Faiz Cerita. Okay geng, stay tune untuk video seterusnya. Assalamualaikum. Tamat. Thanks watching.